Hai, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Siti Zuraida binti Abu Bakar. So, hari ni Cikgu akan teruskan lagi webinar untuk kimia tingkatan 5. Di bawah tajuk teknologi bidang kimia. Tapi hari ni Cikgu nak fokus kepada 4.1 sahaja, iaitu polimer. Jom kita tengok apa yang kita kena pelajari dalam subtopik polimer ini. Okey? Jom. So, untuk standard pembelajaran hari ini adalah kita ada 3 standard pembelajaran. Maksudnya, habis sahaja video ini, semua pelajar boleh menerangkan polimer. Okay. Semua pelajar boleh menjelaskan tindak balas pempolimeran. Semua pelajar boleh mewajarkan kegunaan polimer dalam kehidupan seharian. Jadi, kalau pelajar dapat menerangkan ketiga-tiga ini dengan tepat dan jelas, maksudnya pelajar telah faham tajuk 4.1 hari ini, iaitu tentang polimer. Okay. So, kita pergi pada apa yang dikatakan dengan polimer. Okay. So, apa yang dikatakan dengan polimer? Okay, so polimer ni ada definisinya lah. So, definisi memang kena hafal dan mesti tiru sebiji-sebiji dalam buku teks. Okay. So, polimer ialah molekul berantai panjang yang terdiri daripada percantuman banyak ulangan unit asas. Okay, maksudnya polimer ni banyak. Okay, panjang. Sebenarnya polimer yang panjang ni terdiri daripada unit-unit yang kecil lah yang dinamakan sebagai unit asas. Jadi unit asas ni apa? So unit asas ini dipanggil sebagai monomer. Okay, monomer. So monomer tu berbeza-beza lah ikut jenis, ikut polimer yang awak hasilkan tu. So percantuman ini adalah melalui tindak balas pempolimeran. Pastikan ejaan betul, pempolimeran. Okey, so polimer ni pula sebenarnya ada 2 jenis. Okay? Ada 2 jenis. Yang pertama adalah polimer semula jadi. Okay, polimer semula jadi. Semula jadi tu maksudnya berasal daripada alam sekeliling kita lah. Okey, yang kedua adalah polimer sintetik. Sintetik ni maksudnya yang kita hasilkan di kilang-kilang ataupun makmal. Okey, contoh bagi polimer-polimer yang biasa kita jumpa adalah kalau polimer semula jadi, contoh macam protein. Okay, protein dalam daging, itu adalah polimer juga sebenarnya. Okay. Lepas tu, beg plastik. Okay, beg plastik, bekas polistiren. So, bekas polistiren tu, okay, polistiren. Pastikan ejaan betul-betul. Contoh, itu adalah contoh bagi polimer lah. Apa lagi iaitu PVC. PVC, saya rasa biasa dah dengar PVC ni. Kalau pipe-pipe yang plastik tu sebenarnya adalah PVC lah, yang warna kelabu tu kan. Itu adalah PVC, iaitu namanya adalah polyvinyl klorida. Okay, polyvinyl klorida. So, kita dah nampak dah gambaran secara asas tu apa yang dikatakan sebagai polimer. Okay, so kita tengok yang seterusnya, iaitu contoh-contoh polimer dan monomer. Okey, mari cikgu tunjukkan pada awak semua contoh polimer dan monomer yang memang biasa dijumpai lah, yang biasa kita gunalah sebenarnya. Okey, contoh kalau yang polimer semula jadi, okey, kita ambil yang semula jadi dululah. Okey, semula jadi, semula jadi, okey. Semula jadi. So, contoh macam kanji. Okey, so kanji adalah polimernya lah. Okey, so kanji ni adalah polimer. Jadi kanji ini mesti ada monomer. Jadi monomernya siapa? Monomer bagi kanji ialah, okey, monomer bagi kanji adalah glukosa. Okey, glukosa ini adalah monomer dia. Okey, jadi bila sebut polimer, abang kena tahu je lah, akak kena tahulah siapa monomer dia. Okey, contoh yang kedua, okey, kalau kita tengok buku teks pun ada. Yang kedua adalah selulosa. Okey, selulosa ini adalah polimer.
Okey, jadi monomernya siapa? Monomernya pun adalah glukosa. Jadi glukosa ini ialah monomer. Jadi abang akak kena fahamlah beza polimer, beza monomer. Okey, satu lagi yang biasa atuk nenek kita jumpa zaman-zaman dulu iaitu getah asli. Okey, jadi getah asli adalah polimer. Okey, manakala monomer bagi getah asli adalah isoprena. Okey, isoprena lah. Ini adalah monomer dia. Okey, jadi kalau soalan tu suruh contoh, soalan tu suruh sesuaikan mana satu polimer, mana satu monomer, harap abang akak boleh faham lah mana satu polimer, mana satu monomer. Okey, satu lagi kita nak tengok contoh kalau ianya secara sintetik. Okey, so yang tadi kita dah tengok dah secara semula jadi. Yang kedua kita nak tengok secara sintetik. Okey, jadi saya harap awak fahamlah tulisan cikgu ni. Okey, yang kedua adalah sintetik. Contoh sintetik adalah benda yang biasa kita jumpa sebenarnya. Okey, benda yang biasa kita jumpa iaitu polistirena. Pastikan aja betul-betul. Polistirena ini adalah polimer. Manakala monomernya siapa? Monomernya adalah stirena. Okey, ini adalah monomernya. Okey, apa contoh lagi? Contoh lagi polipropena. Okey, polipropena. Okey, polipropena. Dia punya polimernya lah. Manakala monomernya siapa? Monomer bagi polipropena ni adalah propena. Okey, so ini adalah monomernya. Okey, pelajar. Jadi, boleh rujuk buku teks. Okay? Boleh rujuk, boleh juga buat rujukan di internet. Cuma di sini cikgu nak tunjukkan bahawa polimer dan monomer tu berbezalah kalau dari segi penamaannya. Okay? So, kalau polimer awak getah asli, itu polimer. Monomernya adalah isoprena. Macam cikgu tunjuk tadilah. Okey, jadi pastikan jangan salah. Memang kena hafal, memang kena tahu. Okey, supaya bila awak ada contoh, awak boleh hafal. Maksudnya sedikit sebanyak awak dah faham dah sikit pasal monomer ni dan juga polimer. Okey, jadi cikgu nak terangkan pula pasal jenis-jenis polimer. Okey, sebenarnya kita ada 3 jenis polimer. Jangan risau dari segi nama-nama ni. Nanti awak boleh hafal. Okey, tak ada masalah pun. Okey, cuma kena fahamkan je dulu. Nanti ambil masa untuk hafal. So, yang pertama adalah polimer termoplastik. Okey, termoplastik. Ini adalah gambaran bagi monomer-monomer itu disusun lah. Nampak yang kecil-kecil ni monomer lah, yang bulat-bulat kecil tu. Okey, yang bulat-bulat kecil tu monomer. Okey, so yang panjang ni namanya polimer, yang panjang ni. Okey, semua tu adalah polimer. Jadi, polimer yang pertama, polimer termoplastik. Okey, ini adalah ciri-ciri dia. Okey, di mana apabila dipanaskan, polimer termoplastik ni melebur dan mengeras apabila disejukkan. Okey, contoh di sini adalah polietena, polyvinyl klorida dan juga nylon. Okey, kalau kita tengok dari segi tulisan kita tak nampak. Okey, ini adalah contoh termoplastik. Okey, yang cikgu dah tunjuk kat situ lah. Okey, pelbagai, ada plastik hitam, ada botol plastik. Okey, itu semuanya adalah polimer termoplastik. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua ialah polimer termoset. Okey, cuba tengok perbezaan lukisan. Okey, gambaran bagi susunan monomer tu. Okey, ingat yang bulat kecil-kecil tu adalah monomer. Kemudian kita ada rantai silang di sini. Okey, rantai silang di sinilah. Yang bersilang-silang. Yang warna purple tu semuanya dinamakan sebagai rantai silang. Okey, contoh gambaran dalam kehidupan seharian kita. Contoh, ni macam butang baju, palang elektrik, bumper kereta. Lagilah kita biasa kan jumpa kan. Okey, bumper kereta. So, itu adalah polimer termoset di mana
Polimer termoset ni biasanya dia akan terurai atau hangus apabila dipanaskan dan tidak dapat dikitar semula. Maksudnya kalau dah terbakar tu, burn macam tu je lah. Tak boleh lagi kita nak recycle. Okay? Contoh melamina dan juga backlit. Backlit ni dah, okay, macam palang elektrik ni, bumper kereta tu adalah backlit lah. Melamina ini, kita biasa panggil pinggan melamin kan. Inilah mangkuk melamin, baldi melamina, okay, bahasa Inggerisnya melamin, bahasa Melayunya melamina. Ataupun kalau kita kat rumah ada kabinet dapur yang bukan konkrit tu ya, kabinet dapur yang pakai kayu tu, yang kat atas tu adalah melamina. Okay? Itu adalah contoh-contoh yang biasalah, okay, yang biasa, yang rapat sangat dengan kehidupan seharian kita. Okey, jadi ingat dia punya ciri-ciri tadi. Akan terurai dan hangus apabila dipanaskan dan tak dapat dikitar semula. Maksudnya tak boleh pakai langsung lah lepas terbakar. Okey. Yang ketiga, kita ada polimer elastomer. Pastikan ejaan betul-betul. Okey, contoh ni lah span. Okey, span basuh baju ke, span basuh baju pula. Span basuh pinggan ke, span basuh kereta ke. Okey. So ciri-cirinya adalah dapat diregang dan kembali kepada bentuk asas selepas dilepaskan. Maksudnya bila awak dah perah-perah, dia boleh balik kepada keadaan asal. Okey. So ini adalah gambaran lukisannya. Okey, nampak ni rantai silangnya macam mana? Okey, rantai silangnya berbeza macam dengan rantai silang polimer termoset tadilah. Jadi saya harap awak boleh faham gambar rajah, awak boleh faham nama, awak boleh faham contoh, awak boleh faham ciri-ciri bagi setiap polimer ini. Okey. Okey, so tindak balas pempolimeran sebenarnya ada dua tau. So yang pertama adalah pempolimeran penambahan. Yang kedua adalah pempolimeran kondensasi. Okey, setiap dua proses pempolimeran ni pelajar kena tahulah apa ciri-ciri dia dan apa tindak balas yang berlaku sebenarnya. Okey. So kalau kita tengok pempolimeran penambahan ni, kalau rujuk buku teks muka 146 lah. Kalau buku teks tu dia ada bagilah contoh-contoh monomer yang digunakan untuk menghasilkan polimer-polimer tertentu. Okey. Tapi cikgu ambil contoh yang pertama iaitu polietina lah. Okey, so polietina, bagaimana polietina ni dihasilkan melalui tindak balas pempolimeran penambahan. Okey, so apa yang berlaku semasa tindak balas pempolimeran penambahan ni? Okey, so yang pertama katanya, pempolimeran penambahan berlaku apabila monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda 2. Dia mesti ada ikatan kovalen ganda 2 lah antara karbon, okey, yang bertindak balas antara satu sama lain. Erti katanya, bahasa mudahnya, semua monomer-monomer ni mesti ada ikatan ganda 2. Okey, pastikan semuanya ada ikatan ganda 2. Okey, mari kita tengok pada contoh yang cikgu bagi ni lah. Okey, so katanya semasa tindak balas ni ikatan ganda 2 dibuka dan monomer ditambah pada rantai molekul untuk menghasilkan polimer. Okey, so contoh tindak balas kat bawah ni lah. Okey, mari kita tengok mana monomernya. Okey, inilah monomernya. Nampak tak ni? Ni monomernya. Monomernya ada berapa karbon kat sini? 2 karbon. Ada ikatan ganda 2. Kan kita dah belajar dah sebatian karbon, ikatan ganda 2. Mestilah alkina. Ada 2 karbon. So namanya adalah etina. So ini adalah monomernya. Jadi monomer itu disebut sebagai etina. Nampak? Okey, jadi monomer ialah etina. Okey, jadi monomer ni, seketul-seketul ni, satu-satu ni, dia perlu bergabung. Okey, dia perlu bergabung. So, masa bergabung tu, ikatan ganda tu, 2 tu mestilah putus. Okey, mestilah terbuka. So, supaya monomer A boleh bergabung dengan monomer B, boleh bergabung dengan monomer C, D, E dan juga F. Contohlah macam tu. Okey, jadi kalau kita tengok bila A, B, C, D, E, F ini bergabung, ikatan ganda 2 dah tak ada lagi dah. Okey, cuba tengok ni. Ini polimer ataupun rantaian panjang yang terhasil tadi. Okey, dah tak ada dah ikatan ganda 2. Semuanya dah jadi ikatan tunggal.
Kalau kat sini kita tengok balik mana monomernya yang asal-asalnya. Sebenarnya di sinilah. Okay, dia karbon dia ada 2 sebenarnya macam tu. So, ikatan ganda 2 dah berubah menjadi ikatan tunggal. Okay, dah berubah menjadi ikatan tunggal semuanya. Okay. Kemudian disebabkan dia monomernya adalah etina, jadi polimernya adalah politena sebenarnya, pastikan ejaan betul-betul. Okey, persamaan ini boleh diringkaskan dalam bentuk begini. Okey, so sebabkan monomer ni sebenarnya bukannya lah contoh A sampai F ni saja, dia banyak beribu-ribu, okey, beratus-ratus, kita tak tahu pun berapa banyak. Jadi sebabkan kita tak tahu bilangan tu, kita gantikan sebagai N. Pastikan N tu sebelum, okey, sebelum. Jadi yang asas dia tadi, molekul asasnya adalah etina. Okey, jadi tulislah etina. Okey, selepas dia jadi polimer, so bila polimer dah tak ada ikatan ganda 2, semuanya dah jadi ikatan tunggal. Nampak tak ikatan tunggal? Okey, karbon tetap sama, karbonada 2 lah, mestilah seragam, okey, karbon 2. N sebelum dah jadi N selepas. Okey, N sebelum dah jadi N selepas. Okey, so mesti buat kurungan macam ni lah. Okey, so ini adalah persamaan kimia yang mewakili proses pempolimeran penambahan bagi menghasilkan polimer etina. Okey, so kalau misalnya tak faham, tak berapa nampak sangat, okey, nanti masa sesi tutorial boleh tanya pada guru subjek awak, okey, guru kimia masing-masing lah. Okey, so kita nak tengok yang kedua lah, iaitu tindak balas pempolimeran kondensasi pula. Okey, seterusnya adalah saya pergi kepada tindak balas pempolimeran kondensasi lah. Okey, so syarat dia adalah pempolimeran kondensasi ni mesti melibatkan sekurang-kurangnya 2 jenis monomer yang berbeza. Kalau tadi pempolimeran penambahan, kalau monomer kita alkina, so mesti monomer tu semua alkina lah. Okay, sama je. Tapi kalau kondensasi ni tak boleh. Okay, mesti at least 2 monomer tu mesti berbeza jenis. Okay, kemudian monomer tu pula memiliki 2 kumpulan berfungsi yang akan terlibat dalam tindak balas pempolimeran. Okey, mesti ada 2 kumpulan berfungsi. Contoh kalau misalnya alkohol, okey, kumpulan berfungsi adalah hidroksil. Kalau misalnya contohlah kalau alkohol mesti ada OH lah. Kalau misalnya asid karboksilik mesti ada kumpulan karboksil ni. So, 2 kumpulan berfungsi ni nanti akan bergabung. Maksudnya, monomer A ada kumpulan berfungsi OH. Monomer B mesti ada kumpulan berfungsi COOH ni, kumpulan karboksil. Okay? Jadi, saya harap awak boleh faham lah ni, memiliki 2 kumpulan berfungsi yang berbeza. Okey, kemudian hasil pempolimeran, okay, satu adalah polimer. Okay, hasil dia nanti satu adalah polimer dan dia ada satu lagi produk lain. Okay, kalau penambahan tadi ada satu produk sahaja, tapi kondensasi ni dia ada 2 produk. Satu adalah polimer dan satu lagi adalah seperti air ataupun hidrogen klorida. Okay, seperti air ataupun hidrogen klorida. Okey, seterusnya adalah okey, yang ni tak adalah. Okey, so kita tengok teruslah macam mana persamaan untuk tindak balas pempolimeran kondensasi. Okey, mari kita tengok. Okey, so cikgu nak tunjukkan tindak balas pempolimeran kondensasi lah. Okey, jangan takutlah pada persamaan ni. Nampak macam banyaknya sih, banyaknya. Janganlah, jangan takut. Okay, insyaAllah tak ada apa-apa. Cuma awak jangan hilang setiap satu pun unsur-unsur kat sini. Kalau dia ada karbon-karbon lah, ada oksigen lah. Okay, pastikan sebelum selepas mesti cukup. Okey, so yang pertama hasil dia untuk yang kes ni adalah hasilnya adalah air. Hasil sampingannya lah adalah air. So air ni datang daripada mana? Okey, datang daripada, okey, inilah yang kita kata tadi, 2 monomer yang berbeza. Okey, 2 monomer yang berbeza. Bentuk pun tak sama. Okey, bentuk pun tak sama. Okey, so yang pertama dia ada kumpulan berfungsi dia hidroksil. Kumpulan berfungsi kat sini adalah karboksil. Okay, boleh nampak 2 kumpulan berfungsi yang berbeza ni. Okay, so 2 kumpulan berfungsi ni nanti masing-masing akan menyumbangkan hidrogen dan juga OH yang akan membentuk air lah.
Okey, membentuk air. So nanti yang terlibat kat sini je untuk air, dua ni je. So apa yang terjadi pada yang lain tu, yang lain tu tak ada masalah pun. Awak just sambung je, sambung sahaja. Okey, sambung je kita tengok Okey, air dah selamat, ni dah tak ada dah, ni dah tak ada dah. So kita tengok yang ni. Okey, kita tengok yang sinilah. Okey, yang ni. Yang ni Okey, sampai paras ni. Okey, cikgu ambil contoh yang lain pula. Okey, ambil warna lain lah. Okey, yang kat sini. Okey. Mana? Sinilah. Nampak tak? So, yang pada OH ni dan pada H yang kat sini yang ada OH ni, dia akan berlaku tindak balas yang sama juga. Jadi, bila lukis, janganlah masuk yang selepas tu, janganlah masukkan ni. Jangan masuk yang ni. Jangan masuk yang ni. Okay, sebab nanti dia akan membentuk air. Okay, membentuk air. Jadi, salin balik. Ni, salin balik. Yang hijau ni tadi, salin balik. Yang pink ni, salin balik kat sini. Cantumkan sahaja. So, dah berjaya dah membuat tindak balas bagi persamaan bagi tindak balas pempolimeran kondensasi untuk terilena. Okay, kita tengok contoh yang kedua pula lah. Okay, contoh yang kedua, hasil sampingan dia adalah hidrogen klorida. Okay, hidrogen klorida. Okay, so ini kebetulan berfungsi dia lah. Okay, kebetulan berfungsi dia, satu akan menyumbangkan hidrogen, satu akan menyumbangkan klorin tu lah. So, dia akan membentuk klorida kat sini. Okay, boleh faham? So, yang ni pun ada juga. Klorin ni pun jangan usik. Okay, ni pun jangan usik. Okay, so yang lain apa yang jadi? Okay, cikgu ambil contoh warna lain lah. Okay, so yang warna purple ni. Okay, warna purple ni. Okay, kat sini lah. Daripada sini sampai sini kan? Okay, so warna purple ni, apa yang terjadi pada warna purple ni? Okay, warna purple ni. Okay, apa yang terjadi? Cantumkan je. Cantumkan saja. Kita dapat kat sini, kita dapat kat sini. Okay, cantumkan sahaja. Itu sahajalah. Okay, tindak balas kondensasi ni. Mungkin nampak macam, susahnya. Tapi tak apa, jangan risau. Tengok balik macam cikgu cakap tadi. Yang pertama, dia hasilkan air. Okay, satu lagi dia menghasilkan hidrogen klorida. Lepas tu, cantumkan sahaja. Okay, cantumkan sahaja. Okay, cantumkan sahaja. So, itu sahajalah untuk kondensasi. Okey, jom cikgu tunjukkan ciri-ciri polimer sintetik pula. Okey, jadi cikgu tunjukkan di sini ada 4 ciri-ciri polimer sintetik. So, yang pertama, ianya bersifat lengai dan tidak reaktif. Okey, alamak typo pula kat sini. Okey, so tidak reaktif. Yang kedua, daya tahan haba yang tinggi. Maksudnya kalau kena haba pun tak mudah rosak, okey, tak mudah jadi cair. Itu adalah kelebihan polimer sintetik lah. Yang ketiga, ringan, kuat dan keras. Okey. Yang keempat, ianya adalah penebat haba yang baik. Jadi ciri-ciri yang cikgu tunjukkan ini adalah ciri-ciri polimer sintetik. Okey, so yang ini adalah yang last sekali, iaitu penggunaan polimer dalam kehidupan seharian. Okey, contoh di sini adalah polimer sintetik lah yang cikgu tunjukkan. Yang pertama adalah benang nylon. Okey, kegunaannya untuk buat benang nylon lah. Okey, so tahulah kegunaan benang nylon ni untuk apa. Okey, ini adalah contoh benang nylon. Yang kedua adalah polimer akrilik. Okey, polimer akrilik digunakan sebagai bumbung kalis air. Di mana polimer ini disembur disembur di atas bumbung logam ini, okey, untuk mengelakkan daripada kebocoran. Okey, seterusnya beg plastik. Okey, beg plastik kita biasalah. Hari-hari kita jumpa beg plastik. Okey, so beg plastik dibuat daripada polietina. Okey, yang seterusnya adalah digunakan dalam alatan perubatan. Okey, so polimer yang kita gunakan adalah polipropena. Jadi ini adalah contoh alatan perubatan yang kita gunakan lah, yang menggunakan polimer untuk menghasilkannya. Okey, so itu sahaja untuk video cikgu hari ini. Cikgu harap semuanya dapat manfaat daripada video pendek yang cikgu tunjukkan ini. Okey, selamat belajar, jaga diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.